Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bil ummah. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم آمين. Kita pergi kepada masalah yang ke-23 daripada Babu Maja'a fi la'ni zairatil qubur wa muttakhizina 'alaiha al-masajid. Babu ma jaa'a fi karahiyati yattakhidha 'ala al-qabri masjidan. Dan hadis yang telah kita bicarakan sebelum ini, iaitu sebelum periksa itu subhanallah, kat 2 bulan lepas tapi alhamdulillah mustamil. Hadis yang berbunyi diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Tirmizi bi sanadihi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidhina 'alaiha al masajida was suruja. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur dan orang yang menjadikan masjid dan pelita itu di atas kubur. Menjadikan masjid dan pelita di atas kubur, maksudnya menjadikan kubur sebagai masjid, sebagai tempat sujud, dan meletakkan pelita-pelita di atas kubur. Secara zahir hadisnya begitulah. Okey, kita baca masalah yang ke-23 yang didatangkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu azza wa jalla. 23. Masalah sembahyang menghadap kubur Nabi, apa hukumnya? Kata Qastallani, iaitu dalam kitab Irsyadus Sari, dalam syarah kepada Sahihul Bukhari, kata di sembahyang menghadap kubur apa hukumnya? Kata Qastallani, kata di dalam At-Tahqiq, dan diharamkan seorang sembahyang ia hal keadaannya menghadap kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dikiaskan dengan barang yang disebutkan dia pada kuburnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan sekalian kubur nabi-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tiada memikir Imam Malik dengan sembahyang pada tempat kubur itu akan salahnya, dan telah berjalan Abu Hanifah kepada makruh semata-mata. Okey, di sini disebut diharamkan seseorang sembahyang ia hal keadaannya menghadap kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang sembahyang menghadap kepada kubur Rasulullah, maka berdasarkan zahir kalam di sini, ianya adalah diharamkan dan dikiaskan kepada kubur Nabi, kubur semua para Nabi yang lain. Itu masuk sekali orang salih lagi-lagi lah. Cuma Fadilatul Syekh Yusri pernah sebut yang dimaksudkan haram sembahyang menghadap kubur ni, iaitu kalau memang di antara kita dengan kubur tidak ada dinding, tidak ada sebarang dinding. Maknanya memang semata-mata kubur yang kita sembahyang menghadap kubur, kiblat ke arah depan, dalam keadaan kita dengan kubur tidak dinding, maka ketika itu seakan-akan kita menyembah kubur. Tapi kalau sudah berdinding, maka ketika itu tidak ada salahnya. Dan kalau kita tengok kubur Nabi SAW hari ini sudah berdinding, bahkan bukan sekadar berdinding. Kubur Nabi itu dindingnya, lepas tu dengan bawahnya dengan ada tembaga apa semua, dengan ada kubahnya lagi, sampai kita pun dah tak nampak dah makam Nabi hari ini. Jadi kalau orang sembahyang di belakang dalam Masjid Nabawi itu menghadap ke arah kiblat tapi di hadapannya makam Nabi, itu dah dia tak ada masalahnya kalau ikut Fadilatul Syekh Yusri lah. Sebab yang tidak bolehnya kita sembahyang dalam keadaan tidak ada dinding.
Sebab seakan-akan kita menghadap, kita sembahyang berkiblatkan kubur. Okey. Selain ini kalau satu roh tu yang haram. Apa saja. Bahkan tak ada masalah pun kalau dinding itu dinding berkaca. Kita nampak kubur. Macam kalau tengok kubur-kubur orang soleh hari ni di Mesir semua kan. Macam ada di masjid Sayyidina Husain semua. Makam para awliya kita, makam para sahabat di sini semuanya sudah dalam hujrahnya. Dia sudah bertutup dengan dinding. Walaupun kaca tu nampak dalamnya, tapi dia sudah ada di antara kita dengan dia ada dindingan. Jadi dan orang sembahyang pun tidaklah mengqasadkan dia sembahyang menyembah kubur. Bahkan kalau kita nak kira kalau kita sembahyang, ada orang depan, boleh tak kita sembahyang? Orang tu di arah kiblat kita, boleh? Tak ada masalah, kita jadikan dia sebagai sutrah. Cuma kalau dia menghadap kita, makruh. Dia pandang kita, yang kita menghadap kiblat, dia pandang kita, yang tu makruh lah. Sebab kalau dia tergelak dengan kita tergelak sekali. Okey. Dan dikiaskan dengan barang yang disebutkan dia pada kuburnya sallallahu alaihi wasallam akan sekalian kubur nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua para nabi pun begitu juga, bukan sekadar Rasulullah, semua nabi-nabi begitu. Ini pendapat yang disebutkan dalam yang pertama yang dikatakan haram. Dan tiada memikir Imam Malik dengan sembahyang pada tempat kubur itu akan salahnya. Pendapat kedua tak salah di sisi Imam Malik. Dan telah berjalan Abu Hanifah kepada makruh semata-mata. Apapun saya peribadi nak cari balik masalah ni. Sebab takut kita faham secara zahir tak kena dengan kehendak Imam Al-Qastallani. Sebab selagi tak dapat nas Arabnya tak mati. Siapa ada kitab Al-Qastallani? Sebab dia akan balik kepada masalah yang telah kita bincangkan sebelum ni sikit-sikit. Tak ada. Syadusari. Tak apalah. Kalau jumpa masalah ni, kita baca teksnya. Internet saya kebetulannya bawa balik Mekah. Internet ni kurang lagi. Sebab duitnya masih dalam rial. Nak cari nas apa Imam Qastallani. Dia kena buka Al-Qastallani. Saya tak ni. Hari first. Masih pening-pening lalat lagi. Kalau siapa yang jumpa nasnya boleh maklum Kalau tidak pun tak apa, kita baca dulu, kita ambil fikrahnya dulu. Masalah khilaf di kalangan fuqaha. Cuma kita nak cek balik apa yang disebutkan secara jelas berdasarkan nas. Sebab sebelum ni bila kita baca teks, kita lazim puas hati bila baca teks bahasa Arabnya. Okey. Kita baca permasalahan yang seterusnya, tapi akan datang ni kita cuba cari teks ni 24 masalah ziarah kubur, bagaimana hukumnya? Al-jawab. Sebab apa? Okey, kenapa dibincangkan isu kubur Nabi? Sebab kalau kubur orang yang bukan Nabi, najis. Kubur yang macam zaman dulu ni, bila kita simpan mayat, lepas tu mayat dah lama hancur, lepas tu datang mayat baru, kita bongkak balik tanah yang di bawah buat ke atas, lepas tu bubuh mayat yang baru, lepas tu kubumi balik. Maknanya daging-daging mayat yang sebelum ni mungkin di atas tanah. Kita pula pergi sembahyang atas tanah kubur.
maka ketika itu tidak mustahil kita berpijak pada najis. Itu isu dia. Tapi nabi-nabi, mayat para nabi ini tidak hancur dan tidak menjadi najis. Dan tidak pula kita pokah mayat sekali lagi. Cuma apakah maksud haram ni atas dasar apa? Atas dasar kerana demi menghormati mayat nabi-nabi, macam kita sembahyang atas kubur tu maksud dia apa? Macam di sini pula masalahnya menghadap kubur. Menghadap kubur tu maksud dia mayang atas kubur, atau ni kubur kita sembahyang bukan di atas kubur tapi di tepi kubur tapi menghadap kubur. Adakah itu maksudnya? Yang ni kita nak cek balik dalam kenyataan teks Imam Al-Qastalani. Jumpa teksnya. Oh, nak cari tu kita tak tahu kat mana tu. Tadi apa tak kunci? Tak tahu. Dia itu kita dah cari dah kan? Watiqat. Hari itu anda dah cari dah. Tapi tak apa. Sebab kita dah dapat teks dia, teks yang masalah sebelum ni, mesti perbahasan dia dekat dengan masalah yang telah kita bincangkan sebelum ni. Cuma di mana perbahasan itu kena cek balik. Sebab sebelum ni kita dah tengok dalam isu Al-Qastalani, isu nabshu kuburi musyrikil jahiliyah. La'anallahu al-yahud, hadis itu. La'anallahu al-yahud ittakhadhu kubur anbiya'ihi masajid. Jadi pada hadis ni mungkin Imam Qastalani keluarkan masalah yang apa hukum sembahyang menghadap kubur. Salat mustaqbilal al-qubur, kuburul anbiya. Ala kulli hal tak apa, masalah ni bagus juga ditimbulkan oleh Syekh Idris Marbawi. Nanti kita akan cek balik secara terperinci. InsyaAllah pertemuan akan datang. Sebelum kelas saya akan cuba study sikit tentang isu ni. Tapi kalau berpada dengan kalam Syekh Husni, selesai masalah lah. Sebab semua kubur para Nabi dan Rasul, hatta kubur awliya hari ini sudah ada dinding. Yang tidak boleh adalah sekiranya kita semayang menghadap kubur tanpa dinding. Sebab di situ ada unsur seakan-akan surah itu seperti kita menyembah kubur. Walaupun orang yang sembahyang tu dia tidak niat sembah kubur, tapi oleh kerana di situ ada unsur menyembah kubur, maka dilarang oleh syarak. Tapi kalau sudah ada berdinding, contoh macam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah sembahyang di dalam bilik beliau selepas kewafatan Nabi. Di dalam bilik beliau yang dalam tu ada kubur, iaitu kubur Nabi alaihi salatu wasallam. Di situlah beliau sembahyang fardu, di situ beliau sembahyang sunat. Jadi sembahyang dalam keadaan ada kubur dalam bilik beliau sendiri. Tapi maksudnya kita faham bukanlah Sayyidatuna Aisyah sembahyang di kubur Nabi angkat takbir begitu. Sebab kubur Nabi di arah kiblat. Kalau kita boleh bayang rumah Sayyidatuna Aisyah, kubur Nabi menghadap kiblat. Jadi beliau sembahyang tu di mana? Mungkin beliau sembahyang di bilik luas. Atau beliau letakkan ada dinding akhirnya. Beliau sembahyang dalam keadaan berdinding. Tapi menghadap juga kalau kira-kira kubur Nabi. Kubur Nabi, kubur ayahanda beliau. Kalau nak kira-kira lah. Tapi ala kuliah kita akan cek balik masalah ini. Okey. 24. Masalah ziarah kubur, bagaimana hukumnya? Al-jawab, telah berkata ulama, adalah pada zaman jahiliyah orang-orang ziarah kubur, tetapi ziarah mereka itu cukup dengan ratap tangisnya. Dan setengahnya sangat-sangat menjerit-jerit kendiri. Apa dia kendiri ni? Tak apa. Dan setengahnya sangat-sangat menjerit-jerit kendiri. Menjerit-jeritkan diri kot. Kandiri, menjerit-jeritkan diri. Kendiri pula. Kau nak berburung ke tadi? Saya terfikir kat dia. Okey. Dan setengahnya sangat-sangat menjerit-jeritkan diri. Dan menampar-nampar pipi. Dan menyakit-nyakitkan badannya. Maka ditegahkan oleh Rasulullah SAW pergi ziarah kubur seperti yang tersebut di dalam hadis Ibni Abbas pada masalah 18. Khususnya orang perempuan lah. Orang perempuan emosinya lebih kuat berbanding dengan emosi orang lelaki. Sebab itu dalam hadis tadi Nabi, dan kita bertengok hadis sebelumnya, Nabi kata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Zairat iaitu wanita-wanita yang menziarahi kubur. Tapi kalau wanita itu dia boleh jaga diri dia dan dia tidak meratap, maka tak ada masalah lah.
Cuma kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, yang ni yang ditegah oleh syarak. Begitu masalah wanita menziarahi kubur ni memang ada perbahasan di kalangan para ulama. Kalau kita perasan orang Melayu kita pun, yang semasa mayat meninggal, memang mayat meninggal kan, semasa seorang itu meninggal dunia, ketika mayat dia dibawa ke kubur, siapa yang bawa? Orang lelaki. Orang perempuan pergi tak? Tak. Perempuan tunggu rumah. Sebab memang di saat-saat anak-anak pula, di saat-saat baru berlaku, orang perempuan sangat sukar untuk menahan emosi dia. Dan fitrahnya begitu. Fitrah wanita begitu. Maka mereka tidak hantar jenazah ke kubur. Kalau tidak, tak jadi tanam mayat nanti. Orang lelaki tahan sikit, dia kuat. Lebih dahsyat orang lelaki sampai ke kubur seokok lagi. Betapa kuatnya orang lelaki. Dia boleh seokok lagi. Kita takut api neraka, dia boleh pasang api di kubur. Dan memasang api di kubur itu benda yang tidak disukai oleh mayat. Ada benda-benda yang mayat tak suka. Antaranya kita pasang api. Pasang api. Sebab ahli kubur ni, dia anti dengan api. Sebab dia mengingatkan mereka kepada api neraka. Jadi perasaan ahli kubur tu, dia macam kita lah. Masuk rumah orang, tiba-tiba depan rumah orang gambar-gambar hantu pocong. Bilik hotel tu, contoh kan, kita nak pergi bilik hotel tu, dia punya pemandangan, dia kubur. Orang kata ni bilik ke apa, orang tak boleh. Kita punya bukan benda yang kita tak suka kan. Jadi orang kubur dia tak suka api, sebab dia mengingatkan mereka kepada api neraka. Begitu juga dengan binaan yang dibakar dengan api. Sebab tu batu nisan tu seeloknya bukan batu bata asal di tanah dibakar dengan api. Seeloknya batu sungai, batu asal. Maknanya kalau batu yang batu asal diukir sikit tak apalah, atau kayu Sebab benda yang berkait dengan api ni tidak disukai oleh ahli kubur. Okey, balik kepada cerita kita. Jadi pada zaman jahiliah dahulu, orang pergi ke kubur itu dalam keadaan meratap. Jadi dia menyebabkan bila meratap teruk ni, maknanya apa? Tidak redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi pun dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya satu ketika dahulu melarang kamu semua wahai kaum muslimin daripada menziarahi kubur. Ala fazuruha. Okey, sekarang bila tengok semua dah okey, dah faham isu qada qadar, isu sabar, okey, sekarang ziarahlah kubur. Sebab ketika itu menziarahi kubur mengingatkan kita kepada akhirat, bukan membawa kita kepada tidak redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditegahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur seperti yang tersebut di dalam hadis Ibn Abbas pada masalah 18, masalah yang telah dibincangkan sebelum ini. Okey. Kemudian dinasahkan dia oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Artinya adalah aku telah menegah akan sekalian kamu daripada ziarah kubur, maka ziarah oleh kamu sekalian akan dia. Jadi ini di antara contoh hadis yang dinasahkan oleh hadis. Antara contoh kalau kita belajar ilmu usul fiqh, antara contoh hadis Rasulullah yang akhirnya dimansuhkan oleh hadis Nabi sendiri. Maknanya satu ketika dahulu Nabi pernah melarang, kerana ketika itu kaum muslimin baru masuk Islam dan masih lagi terikut-ikut terbiasa dengan adat jahiliah. Jadi kalau dibiarkan menziarah kubur, tak redha dengan ketentuan Allah, tambah lagi menjerit di kubur dan sebagainya. Apabila semakin lama semakin kuat keimanan kaum muslimin, maka ketika itu menziarah kubur sudah tidak lagi membawa kepada mudarat, bahkan membawa kepada maslahah, iaitu mengingatkan kepada hari akhirat. Dan kata setengah ulama, makna tegas ziarah pada hadis dalam masalah 18 itu, yakni ghalib lebih perempuan daripada laki-laki. Adapun jikalau ziarah itu kerana iktibarkan diri menurut sepertinya masuk kubur, maka iaitu harus jua. Kata Syafi'i dalam Al-Um, dan tiada mengapa ziarah kubur, intaha. Jadi sebagai ulama kata maksud hadis itu iaitu lebih pada orang perempuan. Orang lelaki tak ada masalah ziarah kubur. Ulama kita pula faham, peringkat awal memang Nabi tak bagi siapa-siapa pun pergi ziarah kubur, sebab dia membawa kepada
tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan kata setengah ulama, makna tegas ziarah pada hadis dalam masalah 18 itu hadis yang berbunyi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut la'ana ni dosa besar. Bila sebut kalimah la'ana, maknanya ia termasuk dosa besar. Rasulullah melaknat. Bila sebut la'ana ni, telah melaknat ni, maknanya dosa itu dosa besar. Kalau dosa kecil tak akan sampai kepada Nabi melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Jadi perbuatan ini adalah merupakan dosa besar kerana disebut dengan kalimah la'ana. Tapi selepas itu tiada masalah. Cuma alang-alang tu saya nak tengok sikit apa pendapat fuqaha dalam masalah wanita yang menziarahi kubur. Kita tengok kalau dalam kitab-kitab fuqaha kita sebut macam mana. Okey, kata Imam Nawawi, kita baca sikit. Qala Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu fil Majmu' fattafaqat nusus asy-Syafi'i wal ashabi ala annahu yustahabbu lirijali ziyaratul qubur wa huwa qaulul ulama'i kaffah naqala al-Abdari fihi ijma' al-muslimin wa daliluhu ma al-ijma' al-ahadithu as-sahihatu al-mashhurah wa kanat ziyaratuha زيارة القبور منهيا عنها أولا ثم نسخ ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وزاد أحمد بن حنبل والنسائي في روايتهما فزوروها ولا تقولوا هجرا والهجر الكلام الباطل وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية وربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارة واحتاط صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ولا تقولوا هجرا قال أصحابنا رحمهم الله ويستحب للزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره. Waqala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, ini dalam kitab Al-Majmu'. Maknanya untuk orang lelaki selesai, memang tak ada masalah. Bahkan berlaku ijma' orang lelaki tak ada masalah ziarah kubur. Waqala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani fil Fath an hadith kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha wa zada Abu Dawud wa Nasa'i min hadith Anas radhiyallahu anhu fa innaha tudzakkirul akhirah
وللحاكم من حديثه فيه وترق القلب وتدمع العين فلا تقول هجر أي كلاما فاحشا وهو بضم الهاء لا مش هجر هجرا فلا تقول هجرا saya salah baca tadi فلا تقول هجرا وهو بضم الهاء وسكون الجيم هجرا وله من حديث ابن مسعود فإنها تزهد في الدنيا ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا زور القبور فإنها تذكر الموت قال النووي رضي الله تعالى تبعا للعبدري والحامثمي وغيرهما اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة كذا أطلقوا وفيه نظر لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقا حيث قال الشعبي لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء وكأن هؤلاء لم يبلغهم ناسخ والله أعلم. Masih lagi isu pasal lelaki. Tengok orang perempuan pula. Fin ni gambar. المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة. Sunat bila kita ziarah kubur, kita membelakangi kiblat. Maknanya di antara kita, bila kita ziarah, kita mayat, lepas tu arah bertentangan dengan arah kiblat. Bukan antara kita mayat tu, kita mayat kiblat. Maknanya kita menghadap apa? Bukan menghadap menghadap wajah ni, kita menghadap macam kita ziarah Rasulullah. Kalau orang lelaki, bila orang lelaki ziarah Nabi, kita pandang wajah Nabi. Nabi menghadap kiblat, kita pandang wajah Nabi, maknanya kita membelakangi kiblat. Okey. Ini katanya Imam Syirazi dalam Al-Muhazzab. Wa qala al-fuqaha al-mutabahhirun al-khurasaniyun al-mustahabbu fi ziyarati al-qubur an yaqifa mustadbir al-qiblah mustaqbilan wajh al-mayyit yusallim ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك عادة النصارى. Okey. Masyhur perempuan mana? لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. Sunat bila kita menghadap kubur, kita dengan kubur jauh sikit. Lepas tu bila kita ziarah Rasulullah tu dah jauh dah kita dengan Nabi. Sebab kalau kita ziarah orang-orang pun, kita tak pergi dekat sampai muka kita kena ke muka dia. Itu tak beradab namanya kan. Kita buat main dia. Jadi begitu juga semasa dia dah meninggal dunia, atas ihtiram kita dengan dia tu agak jauh sikit. Macam kita berjumpa kawan kita, tidaklah dekat-dekat sangat kan. Kita jumpa syekh kita, bukan nak berdepek sampai kita dengan syekh tu sejengkal ni kan. Atas ihtiram jauh sikit. ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره قالوا ويكره مسه باليد وتقبيله بل أدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قال العلماء. Isu perempuan tadi mana? Orang perempuan ke ziarah kubur apa hukum dia? Dan kita apa? Faslun, dalam kitab apa namanya? Dalam kitab Imam Syirazi juga. Faslun fi al-masjid al-qabr. Qala fihi wa yukrahu an yabni 'ala al-qabri masjidan. Ni kubur, atas tu kita buat masjid, tak boleh. Sebab Nabi larang. Dan tak ada orang buat begitu. Tak ada orang buat ni kubur, bawah tu mayat, atas tu masjid, tak ada. Kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullah,
Wa akrahu an yu'azzam makhluqun hatta yuj'al qabruhu masjidan makhafata al-fitnah alayh wa 'ala man ba'dahu minan nas. Alhamdulillah tak ada orang kubur tu kita buat masjid. Tak ada. Jadi tak nilah alhamdulillah tak berlaku. Okey. Okey, waqtalafa likati Manawi dalam majmu'. Waqtalafa al-ulama rahimahumullah fi dukhulin nisa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha wal mukhtaru 'inda ashabina annahunna la yadkhulna fi dhimni rijal wa fi hawashi naktalim la wa fi hawashi ash-sharawani wal 'abbadi kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha wa la tadkhulun nisa fi dhamir rijal 'ala al-mukhtar. Okey. Wa tukrahu lin nisa fi minhaj, dalam minhajut talibin Manawi kata apa? Dalam masalah wanita menziarah kubur, wa tukrahu lin nisa wa qila tahrum wa qila tubah. Ada tiga pendapat. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh, ada yang kata mubah. Faj'al karaha hiya al-qawl al-mu'tamad. Mazhab wa ta'af al-qawlain al-akhirin. Kata Imam As-Subki, wa amma sa'irul qubur fa mahallul ijma' ala istihbab ziyaratiha lirijal wa amma an-nisa' fa fi ziyaratihinna lil quburi arba'atu awjuhin fi madhhabina ay asy-Syafi'i. Wal arba'atul awjuh hiya al-karaha wal hurma mutlaqan wal ibahah wal hurma in kanat li tajdidil huzn. Jadi dalam masalah ni ada pendapat kata makruh, ada kata haram, ada kata mubah, ada kata haram sekiranya nak mengembalikan kesedihan. Jadi kalau kita tengok dalam masyarakat kita, kalau ziarah hari raya tu orang perempuan pergi ziarah juga. Maksudnya tak perlulah kita nak tegas, sebab memang ada pendapat yang mengatakan boleh. Cumanya biasanya kalau dalam masyarakat Melayu kita, lepas orang meninggal tu, bila jenazah nak dibawa ke kubur, orang perempuan tak ikut. Sebab atas dasar pegang pendapat kata takut boleh bawa kepada orang perempuan tu dia menjerit-jerit di kubur tu. Sebab orang perempuan ni kalau dia tak tahan, dia tak tahan. Sebab emosi orang perempuan tak macam orang lelaki. Bukan itu menunjukkan kelemahan wanita, tapi memang di situlah kelebihan wanita dari segi emosi. Sebab emosi bagi seorang wanita penting, sebab dia nak jadi ibu.
Kalau wanita tak ada emosi macam orang lelaki, itu yang budak tu kalau menangis tengah malam pun lantak lah budak tu kan. Sebab orang lelaki dia sabar lebih. Kalau lebih sabar, nanya ke budak. Jadi masalah ziarah perempuan kubur ni memang ada pendapat yang kata haram mutlaqan, sebab Nabi melaknat wanita-wanita menziarahi kubur. Tapi bagi pendapat yang mengatakan mubah, mereka akan mengatakan hadis ini pada orang wanita yang menziarahi kubur dalam keadaan dia tahu dia akan buat masalah di kubur. Sebab ada pendapat kata makruh, ada yang kata haram mutlaqan. Ada yang kata haram sekiranya dia pergi tu dengan tujuan nak mengembalikan kesedihan. Ada yang kata mubah. Okey. Okey. Jadi dalam masalah ni tahulah kita orang lelaki tak ada masalah ziarah kubur. Tapi orang lelaki pun kalau dia pergi ziarah kubur dengan dia pun tiba-tiba menjerit tentu hala, tak boleh lah juga kan? Sebab ilah ni adalah membawa kepada tidak redha kepada qada dan qadar Allah Subhanahu taala. Okey. 25. Masalah kubur berpasang dian. Berpasang dian, lampu pelita lah maksudnya. Kubur berpasang dian atau pelita, apa hukumnya? Al-jawab, bermula menaruh pelita dan dian dinyalakan di kubur itu haram jikalau bukan kerana menyuluhkan orang. Seperti dinyalakan dengan sentiasanya, tiada berpadam-padam, maka iaitu haram kerana merugikan harta dan mempermuliakan kubur lebih daripada memuliakan Allah. Ini Syekh datangkan tanpa mendatangkan daripada mana kitabnya. Saya teringat bila Syekh Hussein menghuraikan hadis ini. Syekh Hussein kata Nabi SAW melarang dipasangkan lampu pada kubur ini merujuk kepada kubur musyrikin pada zaman ketika itu. Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu tak silap ni, dalam perjalanan Sayyidina Ali nak ke Yaman, Rasulullah minta hapuskan kubur-kubur kalau di situ ada lampu-lampu. Sebab musyrikin dulu mereka memasang lampu-lampu pada kubur-kubur yang mereka puja. Jadi dia ada unsur syirik di situ. Jadi dengan sebab itu Nabi minta supaya dihapuskan, kata Syekh Husri ketika beliau menguraikan hadis ini. Adapun kubur para salih lagi ni, kalau kubur-kubur tu contoh kita nak pergi ziarah kubur orang soleh, tiba tak ada lampu, siapa nak pergi ziarah? Khususnya pada waktu malam lah. Sebab kadang-kadang orang datang ni dia tak tahu waktu. Contoh dia datang, dia nak pergi ziarah, besok nak pergi tempat lain. Dia nak pergi ziarah Tok Kupaluh contoh di Terengganu. Dah lalang sampai Terengganu, dia ada hal sikit, lepas tu nak pergi ziarah. Nak ziarah malam, kalau tak ada lampu, sukar. Dalam masa yang sama, menziarahi kubur orang soleh ni adalah merupakan di antara perkara yang dituntut. Sebab kita dituntut untuk mencari kubur. Apa lagi kalau kubur tu kubur orang soleh. Jadi sebab tu yang dipegang oleh ulama-ulama Al-Azhar kita. Kalau kita tengok kubur-kubur dalam kubur-kubur awliya, memang dipasang lampu. Sebab tujuannya adalah untuk diziarahi. Bukan sebabnya untuk manfaat si mati, tapi manfaat yang masih hidup. Sehingga disebut dalam kitab, sekiranya kubur orang soleh ni, kalau dia dikebumikan di perkuburan awam sekalipun, tidak menjadi masalah dibuat kubah. Walaupun asalnya membina-binaan di atas kubur itu tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab bila kubur tu kubur awam, kata Syekh Husri, bila kubur tu kubur awam, kuburan awam lah, bukan kuburan peribadi, bukan macam orang Melaka lah, meninggalnya dikebumi depan rumah dia, tukuk tanah dia, ikut dia lah. Dia nak buat rumah, nak buat pondok tak, bukan tanah dia. Dia nak melepak-lepak tepi kubur ayah dia, bersalahnya. Tapi kalau dikebumikan di kubur orang awam, kuburan awam, lepas tu dia pula buat binaan. Bila buat binaan, bukan binaan tu sekadar kubur, dia akan ambil berapa space tu. Patutnya dalam lokasi tu boleh 6-7 orang dikebumi, dan kali seorang je dikebumi. Sebab dah ambil space. Binaan yang kita duk faham tu kadang-kadang letak apa istilahnya tu? Kebuk tu. Kebuk tu pun orang kata tak boleh dah, itu tak masalah. Itu bukan binaan. Itu sekadar menanda mana satu kubur supaya kita tak langkah. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dibuat kubur besar betul, kubur, lepas tu dibuat pula ada macam maligai ni, yang tu dia isu dia sebab dia mengambil space, dia mengambil tanah orang. Dalam keadaan itu adalah perkuburan awam, kata Syekh Husri. Namun kalau kubur tu kubur orang soleh, oleh kerana kubur orang soleh ni
oleh kerana dia tu orang saleh, insya-Allah maknanya orang menziarahi kubur orang saleh ni berkat kepada orang yang masih hidup. Manfaat tu kembali kepada yang masih hidup. Maka tidak menjadi masalah walau si mati tadi, orang saleh tadi dikebumikan di kuburan awam sekalipun, tidak menjadi masalah dibina kubah yang besar-besar supaya ada orang datang, orang duduk, orang berzikir, orang baca Quran. Macam kalau kita tengok yang dibuat di, saya pergi Terengganu, kubur Tok Kupaluh. Tapi kubur Tok Kupaluh tu, kalau tak silap ni, tanah tu tanah dia. Katakan tu bukan tanah Tok Kupaluh sendiri pun, dia ada tempat kita boleh duduk. Macam kita pergi ziarah kubur awliya di Mesir, kita boleh datang, kita boleh duduk baca Quran, ada tempat menyandar. Kalau berasa nak tidur pun boleh, kan. Jadi sebenarnya dia memakan ruang, tetapi oleh kerana dia adalah orang yang soleh dan kita dituntut menziarahi kubur apa tadi? Kubur orang soleh. Bahkan kata Syekh Yusri, berdoa di kubur orang soleh, tajribah, pengalaman orang sebelum ni berdoa di kubur orang soleh mustajab doanya. Sebab apa? Sebab dia aminkan doa kita. Bukan dia memberikan manfaat dan mudarat. Sebab yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Azza wa Jalla. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bila kita berdoa di kubur orang soleh, kalau orang soleh masih hidup pun dia berdoa, kalau kita berdoa dia kata amin, insya-Allah doa kita makbul. Apatah lagi dia telah meninggal dunia, dia sudah berada di alam al-haq. Dia sudah melihat benda-benda gaib, dia sudah melihat betapa macam mana keadaan di dalam syurga. Kubur dia itulah taman syurga. Maka lebih-lebih lagi lah kalau dia kata amin, doanya mustajab. Dan pengalaman, kata Syekh sini, tajribah pengalaman orang sebelum ni, bila menjadi kubur orang saleh, doanya mustajab. Jadi manfaat tu kembali kepada yang masih hidup. Maka kalau begitu tidak menjadi masalah untuk diambil ruang yang besar. Bila begitu, contoh, waktu malam kalau kubur gelap, siapa nak pergi? Kita nak cari satu kerja. Jadi dipasang lampu tu bukan untuk kita mengagung-agungkan si mati, tetapi adalah kembali kepada bila waktu malam kita pasang lampu supaya orang datang. Kalau ada orang datang nak ziarah malam, dia boleh sampai kepada kubur orang soleh yang dia nak ziarahi tersebut. Itu yang saya ingatlah, sebab tu Fadilatul Syekh Husri menguraikan hadis ini. Cuma kalam Syekh Idris Marbawi kita secara zahir disebut adalah haram. Jikalau bukan kerana menyuluhkan orang. Tapi kalau kita tengok balik kepada illah ini, memang tujuan kita pasang lampu adalah untuk menyuluhkan orang. Sebab tu orang tak pasang lampu kubur. Kalau di Malaysia orang tak pasang lampu di kubur-kubur orang, kan? Kubur-kubur mana ada, hatta kalau malam pun dia tak pasang lampu sih. Sebab biasanya orang Melayu tak ziarah kubur tu malam. Tapi macam di Mesir, kalau kita pergi ziarah kubur-kubur orang soleh, kalau kubur tu dalam masjid, dia pasang lampu. Contoh, kita datang ziarah malam, masjid dah tutup lampu. Betul kita nak pergi ziarah kubur dalam masjid. Betul macam mana kau tak pasang lampu? Kan? Jadi tujuannya adalah untuk menyuluhkan. Bukan tujuannya untuk kita mengagung-agungkan si mati. Mengagung-agungkan dengan maksud sampai kita nak takdis dia. Kita nak mengatakan dia itu seperti macam Tuhan. Tidak. Mustahil sama sekali orang mukmin beranggapan orang mati adalah Tuhan. Okey, kita masuk ke masalah baru. Tapi ala kulli hal saya nak cek balik 2-3 masalah yang telah kita baca ni. Kerana kebetulan pula kita punya kitab-kitab biasa kita bawa hari ni hari first, semuanya pening-pening lalat. Saya pun pening juga tadi. Selamba je keluar buat buku ni je. Selamat saya buat buku. Ustaz Azim pun senyum je, datang-datang senyum sekali. Tak apalah. Dia suka tengok saya lah tu. Babu maja'a fi naumi fil masjid. Kita masuk pada satu masalah baru, iaitu masalah tidur dalam masjid ni macam mana. Kan kat Malaysia jarang tidur dalam masjid. Jadi macam mana? Silakan akhi. Tadi kalau kita tidur dekat makam awliya kan, dia kira beradab ke tak? Kalau tidur di makam awliya, Orang soleh. kalau kita nak tidur, dia asal pada hukumnya mubah. Asal pada hukumnya mubah lah tidur di situ. Tapi secara tepat ada tak dibincangkan isu ni, saya tak tahu. Tapi secara asal hukumnya itu tidaklah ada larangan tidur di kubur orang-orang soleh. Buktinya Sayyidatuna Aisyah sendiri tidur di bilik beliau. Itu kalau kita fikir secara umum gitulah kan. Sayyidatuna Aisyah yang tinggal di bilik beliau, di rumah beliau, di situ ada makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Wallahu a'lam. Kenapa tidur dalam kubur siapa? Tak ada masa
sejarah Rasulullah kan kita nak tidur dalam rawdah macam Itu sebab kita niat iktikaf juga sambil-sambil tu, sebab nak duduk dalam rawdah tu, bukan kita masuk dalam kubur Nabi, kan? Orang kata hotel paling best sekali ya, di dalam masjid Nabi ya. Hotel paling best sekali ya, dekat dengan Nabi. Okey, kita masuk kepada bab yang seterusnya. Tapi bagus ke tu? Aki cuba tengok masalah ni. Minggu depan begitu. Dia kena ada seorang yang catat tu. Kemudian terlupa. Masing-masing ditaklifkan tak nak cari. Cuba aki cari masalah tidur di kubur. Buat secara umum gitu. Hukum pendapat syarak masalah tidur di kubur. Boleh tidak? Boleh. Babu majaa fi naumi fil masjid. Okey, bab bicara tentang tidur dalam masjid. Sebelum ni kita baca hadis ini terlebih dahulu. Sebelum ni saya tanya balik, kita punya kelas sampai pukul apa? Dah terlupa dah. Saya dah lama tinggal duduk kat 2 bulan. Biasa kelas kita habis pukul apa? 10.30. Okey. Kita start tadi pukul apa? Pukul 9. 9 lebih-lebih. Terlewat kita dia. Dan kita akan berhenti pukul 10.30 Okey. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nanamu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil masjid wa nahnu shababun hasanun sahih. Yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, adalah kami tidur pada zaman hayat Nabi SAW di dalam masjid, dan kami orang muda-muda. Hatta dalam tradisi orang Minang pun gitu. Bila budak-budak ni dah muda, dah mula dewasa, yang lelaki semua kena tidur masjid. Kalau tradisi Minang dululah Tapi orang Minang sekarang tidur kat hotel. Babu majaa fi naumi fil masjid. 26, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis tidur di dalam masjid. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula tidur di dalam masjid itu harus ia di sisi mazhab kita Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah menas akan dia oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um jelas masalah ni Masalah boleh tidur dalam masjid. Bermula dalil yang menunjukkan atas harusnya ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala kunna nanamu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa nahnu shabab. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma katanya, adalah kami, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, adalah kami tidur pada zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid padahal kami muda, yakni ada rumah bapa dan belum beristeri. Mereka kami ni ada ayah dan tak kahwin lagi, jadi tidur kat rumah ayah okey je, tapi tetap kami tidur di masjid dan tidak pula ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah contoh hadis yang menunjukkan ikrar. Sebab kata beliau kami tidur pada zaman Nabi di masjid. Nabi tahu sebab rumah Nabi sebelah tu je. Rumah Nabi sebelah masjid. Bahkan dinding masjid itu adalah dinding rumah Nabi. Subhanallah. Kalau kita tengok rumah Sayyidatuna Aisyah, dinding rumah Sayyidatuna Aisyah itulah dindingnya masjid pada zaman Nabi. Baik, di dalam rumah Sayyidatuna Aisyah tu ada pintu, buka pintu mama masjid terus. Maknanya Nabi dan rumah Nabi dengan masjid berkongsi dinding. Sebelah betul. Nabi tahulah siapa yang tidur di masjid, tapi Nabi tidak tegah. Maka ini menunjukkan bahawa
iqrar. Ini adalah contoh Nabi tidak cakap apa, tidak menegah, maka ini menunjukkan bahawa ianya dibenarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab Rasulullah tidak akan senyap sekiranya perkara itu ditegah oleh syarak. Baik, kita lihat kata Abu Isa. Siapa Abu Isa ni? Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu anha. Abu Isa Muhammad ibni Isa ibni Saurah ibni Musa ibni Ad-Dhahhak Al-Bughi At-Tirmizi. Kata Abu Isa radhiyallahu ta'ala anhu, bermula hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu ialah hadis hasan, lagi sahih. Masih terkesan dengan Mekah, dengan Madinah. Kita awal sikit kan di sana. Padahal tidur dah banyak dah, tapi masih lagi. Biasalah, maafkan saya. Nombor 7, masalah tidur. Sebut saya tidur lah tu. Masalah tidur di dalam masjid, apa hukumnya? Kalau tidur dalam masjid, tak apa lagi. Ni tidur tengah mengajar, lagi dahsyat lah. Tidur di dalam masjid, apa hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi radhiyallahu anhu, dan sungguhnya telah mengharuskan oleh satu kaum daripada ahlul ilm pada tidur di dalam masjid. Bahkan kalau kita ziarah Nabi pun, kalau kita nak dapat solat subuh tu dalam kawasan Raudhah, terdekat kawasan Raudhah, memang kena pergi pukul 2-3 pagi, lepas tu duduk menunggu subuh. Main kita tidur dalam masjid. Hatta sampai ke hari ni lah, orang tidur dalam masjid. Ya, di hotel-hotel lah. Kalau di Demam, dia tidur kat hotel. Dan sungguhnya telah mengharuskan oleh satu kaum daripada ahlul ilmi pada tidur di dalam masjid. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tiada boleh mengambil seseorang akan masjid itu tempat tidur malam-malam, dan tiada boleh diambil tempat tidur tengah hari. Ini pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau tak bagi jadikan masjid tu sebagai tempat tidur pula. Masjid bukan untuk tidur, masjid untuk ibadah. Okay. Maka satu kaum daripada ahlul ilmi berjalan, mereka itu berjalan di sini maksud dia berpendapat. Berjalan sini maksudnya berpendapat. Zahaba. Maka satu kaum daripada ahlul ilmi berjalan mereka itu kepada perkataan Ibnu Abbas. Atas apa? Sebab masjid ini adalah tempat mulia, takkan kita jadikan tempat tidur. Bila tidur ni tahu je lah, keluar itu, keluar ini, helionya lagi boleh mengotorkan masjid. Okey. Dan bagi memuaskan hati lagi, boleh lihat masalah 586 pada juzuk pertama bagi kitab ini. Tu dia Syekh suruh kita ulang balik juzuk pertama. Okey. Pun begitu dalam masalah ni, yang dipegang dalam mazhab kita harus tidur dalam masjid. Cuma bila harus, kerajaan berhak untuk menghalang. Sebab asal hukum boleh, tak wajib. Beza boleh dengan wajib. Tidur dalam masjid bukan wajib. Dia tidur masjid adalah mubah. Bila mubah, maknanya benda kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, maka kerajaan boleh untuk meletakkan satu undang-undang menghalang. Jadi kalau kerajaan kata tak boleh tidur dalam masjid, sebab kalau tidur masjid lah apa, nanti kan kecurian lah apa, adalah pelasan sekalipun, maka tidak boleh kita berhujah dengan hadis ni. Sebab hadis ini tidak mewajibkan tidur di masjid. Dia hanya menyatakan mubah. Seseorang dibolehkan tidur. Memang kalau tidur tak apa. Jadi sebarang benda-benda yang bersifat mubah, Al-Hakim lahu hakun fi taqidil mubah. Seseorang pemerintah, dia boleh untuk mengecilkan skop benda-benda yang mubah. Contoh, kalau kerajaan kata lepas isyak tutup masjid, tak dibenarkan seorang pergi dah nak duduk masjid, nak iktikaf, nak tidur. Jadi jangan pula kita kata ini bercanggah dengan sebab dalam masalah benda mubah, kerajaan boleh mengecilkan skop. Tapi kalau benda wajib tak boleh. Kerajaan kata demi melihat kepada isu-isu yang berlaku, maka kita melarang kaum muslim pergi sembahyang Jumaat. Apa pasal? Tak dibenarkan sembahyang subuh. Apa pasal?
Tak betul sebab itu adalah benda yang wajib. Okey, jadi kerajaan hanya berhak untuk mengecilkan skop pada benda-benda yang mubah. Contoh macam seperti masalah ni. Kalau kita perasan di masjid-masjid kita dilarang tidur. Pasal tak? Di apa dalam masjid tulis dilarang tidur. Hatta di surau pun ditulis dilarang tidur. Tapi alhamdulillah di masjid Nabi tak ada arahan tu ada. Sebab orang datang kerana dia tu yang nak tidur situ. Yang baru tadi kalau yang malam lah. Kalau malam tak dibenarkan juga. Pukul 10 tu. Gitu Yang kat longkang dia boleh buka. Dekat belakang-belakang tu ditutup kah? Ini yang masjid lama dia buka. Masjid lama. Yang baru tu pukul 10 sekali dia buka. Bagi saya tak sedar tu sebab saya masuk dalam tu sekali tu dan saya tidur. Bagi saya tak sedar apa yang berlaku di belakang. Sebab kami masuk dalam masjid lama. Okey. Okey, alhamdulillah kita masuk kepada bab yang seterusnya. Laju pula bab kita hari ni Babu ma jaa fi karahiyatil bai' wasyira' wa insyadi asy-syi'ri fil masjid. Okey. Semua tajuk kita berkenaan dengan masjid Bagus juga kita murajah balik isu-isu ni Kita baca hadis yang terlebih dahulu. Wa anhu bihi an Abdullah bin Amr bin al-Asi. Boleh baca dua Al-As ataupun Al-Asi. Tengok nama orang dulu Al-Asi yang melakukan maksiat. Tapi tak apalah sebab yang sahabat ni Abdullah. Siapa lagi sahabat lagi? Amr. Asi bukan sahabat. Sebab tu namanya dikekalkan Kalau sahabat nama begitu, Nabi akan tukar tukar kepada nama yang baik. Tapi dah nama keturunan juga itu tak kata apalah. An Abdullah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tanashudil ash'ari fil masjid wa 'anil bay'i wal ishtira'i fihi wa an yatahallaqa an-nasu yawm al-jum'ati qabla as-salah. Hasan. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma, Sayyidina Abdullah dan juga Sayyidina Amru. Sayyidina Amr yang membuka kota Mesir, manakala anak beliau iaitu Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah masuk Islam sebelum ayah beliau lagi. Beliau masuk Islam sebelum ayah beliau masuk Islam. Dan yang membuka kota Mesir adalah Sayyidina Amr bin al-As. Jadi orang Mesir yang solat, ibadah, pahalanya semuanya masuk ke dalam pahala Sayyidina Abdullah, pahala Sayyidina Amr bin al-As. Sebab beliau lah penyebab kepada masuknya Islam ke Mesir. Subhanallah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya menegak ia daripada membaca syair di dalam masjid dan daripada jual dan beli di dalamnya, itu dalam masjid, dan bahawa berlingkungan orang-orang pada hari Jumaat dahulu daripada sembahyang. Jadi dalam hadis ni Nabi menegah pertamanya daripada mengucapkan syair, buat pertandingan sajak dalam masjid melaungkan syair, urindam dalam masjid. Yang kedua, jual beli dalam masjid. Dan yang ketiga, Nabi larang sebelum Jumaat buat halaqah, buat bulat-bulat gitu. Buat halaqah bulatan, bulatan-bulatan, sama ada baca kitab ke apa ke, sebelum orang menunaikan sembahyang Jumaat. Okey, kita tengok perbahasannya di sini. Babu ma jaa fi karahiyatil bai'i wasyira' wa insyadi syi'ri fil masjid. 28, bab yang telah datang ia pada menyatakan tegah jual dan beli dan mengucapkan syair di dalam masjid. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam bab ini dapatlah tahu beberapa hukum masalah mengucapkan syair di dalam masjid dan berjual beli di dalamnya. Maka sebelum diterangkan masalah-masalahnya lebih dahulu, kita dengar hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi radhiyallahu anhu, demikian bunyinya. An Abdullah bin Amr bin al-Asi
radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tanashudil asy'ari fil masjid. Artinya diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya telah menegah ia daripada mengucapkan segala syair di dalam masjid. Wa 'anil bai'i wal ishtira' wa 'anil bai' wal ishtira'i fihi, dan daripada berjual dan beli di dalamnya. Ini larangan yang kedua. Wa an yatahallaqan nas yaumal jumu'ati qabla as-salah, dan bahawa duduk berlingkungan orang pada hari Jumaat sebelum sembahyang. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Buraidah dan Jabir dan Anas radhiyallahu anhum. Kata Abu Isa At-Tirmizi lagi, bermula hadis Abdullah ibnu Amr ibn al-As itu hadis hasan. Ini memang boleh jadikan sebagai hujah dan juga dalil. Okey, kita masuk satu-satu. Okey, syair. 29, masalah bersyair di dalam masjid, apa hukumnya? Okey, jadi masjid jadi pertandingan syair. Kita buat pertandingan syair dalam masjid. Okey. Kita buat contoh, satu orang mendeklamasikan sajak dalam masjid. Macam mana perbahasan syarak dalam masalah ini? Bersyair di dalam masjid, apa hukumnya? 29, masalah bersyair di dalam masjid, apa hukumnya? Ya saudaraku, telah zahir hadis di atas ini menunjukkan tegah bersyair di dalam masjid. Tapi masalahnya, kalau kita nak cuba tengok baliklah, dalam masjid Nabi ada mimbar khusus untuk Sayyidina Hassan bin Thabit mengeluarkan syair-syair memuji Allah dan Rasul. Syair Rasul Sayyidina Hassan bin Thabit, beliau ada mimbar beliau sendiri dalam masjid Nabi, yang mana beliau akan mendeklamasikan syair di situ untuk menaikkan semangat kaum muslimin mentaati Allah dan Rasul. Okey, ini yang saya terfikirlah, sebab kelebihan kita dan kelebihan kita tak baca dulu. Jadi apa yang keluarlah. Bercanggah dengan manhaj Syekh Shaltud, astagfirullahalazim. Sebab saya dah cuba dah untuk study di rumah, tak boleh. Masa tu tak dapat. Jadi tawakal Allah, kita baca, mana kita tak lepas kita study sama-sama. Yang tu lagi best. Dan telah datang pula hadis yang menunjukkan harus bersyair dalam masjid itu, sebagaimana disebutkan dia oleh Bukhari di dalam sahihnya pada babu syi'ri fil masjid. Tu dia. Imam Bukhari datangkan hadis menunjukkan tak ada masalah bersyair dalam masjid. Sebab tu isu-isu hukum, hadis-hadis hukum ni tak boleh kita yang tidak sampai ke tahap ijtihad nak keluarkan hukum hakam. Sebab kadang-kadang kita baca hadis ni, macam mana tak boleh. Sebab hadis kata begini. Masalahnya yang bertamu dengan hadis bukan kita, tapi adalah fuqaha. Habis tujuan kita belajar hadis hukum apa? Untuk kita tahu fuqaha faham macam mana hadis tu. Bukan untuk dia kita sendiri yang istimewa hukum. Okey. Kata ulama, tiada berlawanan dua hadis itu. Tengok hadisnya. Sebab tak di apa? Kitab Sahih Bukhari, Kitab Shalah babu syi'ri fil masjid. Tahu internet tak kuat ni. Habis dah internet lagi. Tak apa. Ada duit kan? Hadisnya babu syi'ri fil masjid dalam Sahih Bukhari. Wa anhu bihi qala hadatsana Abu Yaman al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib 'an Zuhri qala akhbarani Abu Salama ibnu Abdurrahman ibni Auf annahu sami'a Hassan bin Thabit. Allah, Sayyidina Hassan baru kita sebut nama dia tadi, radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Hassan bin Thabit al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yastashhidu Abu Hurairah
anshadakallah hal sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ya Hasan ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma ayyidhu bi ruhil quds. Qala Abu Hurairah na'am. Cerita dia, Sayyidina Hasan bin Sabit kata pada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku meminta kamu menjawab betul-betul kerana Allah Ta'ala. Adakah kamu mendengar Nabi SAW bersabda kepadaku, wahai Hasan, jawablah demi mempertahankan Rasulullah. Mereka jawab secara syair. Sebab orang dulu, bila musyrikin, mereka entam Nabi pun dengan syair. Bahasa tinggi lah kononnya. Memang mereka menghentam dengan bahasa syair. Jadi kalau kita balas pun dengan bahasa biasa, kalah lah. Orang ni dengan bahasa sastra, kita pergi bahasa orang kampung biasa je. Kalah lah. Jadi nak jawab mesti dengan bahasa tinggi juga. Lalu Nabi meminta Sayyidina Hasan menjawab syair musyrikin Mekah dengan syair juga. Dan perkara itu berlaku di dalam masjid. Lalu Nabi kata Sayyidina Hasan bin Sabit kepada Sayyidina Abu Hurairah, aku meminta kamu bersaksi dengan nama Allah. Betul tak Nabi pernah suruh aku mempertahankan Nabi dengan syair? Kata Sayyidina Abu Hurairah, ya. Okay, dalam Sunan Tirmizi disebut an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansib li Hasan mimbaran fil masjid fayuqumu alaihi yahjul kuffar. Jadi di dalam zaman Nabi sendiri memang ni dalam riwayat Imam Tirmizi pula, memang ada mimbar khusus, tempat tinggi dalam masjid yang Sayyidina Hasan akan naik di atas tempat tinggi itu untuk mengucapkan syair, untuk menolak sebarang syair-syair yang datang daripada kaum kufar menghentam Islam dan juga Nabi SAW. Okey, kita balik ke cerita kita. Kata ulama, tiada berlawanan dua hadis itu, kerana maksud harus bersyair dalam masjid itu jikalau adalah syair itu pada memuji agama dan mendirikan syarak. Jadi tahulah kita, syair yang dibenarkan dalam masjid apabila syair itu adalah untuk meninggikan Islam, memuliakan Nabi SAW. Dan maksud tegah bersyair dalam masjid itu, dalam hadis yang kita baca dalam Sunan Tirmizi ini, jikalau adalah syair itu daripada perkara yang batal, yang tiada layak dengan disyairkan dalam masjid. Intaha Qastallani. Kata Imam Qastallani, itulah kesimpulan yang Syekh Marbawi datangkan dalam Al-Qastallani. Kalau kita perasan ni, juzuk pertama Syekh Marbawi kurang sikit ambil daripada Qastallani. Banyaknya An-Nawawi. Tapi dalam juzuk kedua ni, Imam Syekh Marbawi banyak pula ambil daripada Al-Qastallani. Jadi tahulah kita, syair yang tidak boleh, deklamasi, beberapa sajak-sajak yang tidak boleh ni sekiranya syair, sajak dan juga apa-apa saja ayat-ayat puisi tu tidak langsung meninggikan Islam kaum muslimin. Dia pergi pegang mikrofon, dia bersyair contoh tentang Gunung Kinabalu. Dikau adalah gunung yang tinggi. Apa faedah dalam masjid kan? Luar masjid pun boleh. Tapi kalau dia bersyair memuji Nabi, berqasidah memuji Nabi, dan qasidah tu kadang-kadang dalam bentuk syair, maka ketika itu tiada menjadi masalah, kerana ada hadis yang menunjukkan tiada masalah seseorang itu mendeklamasikan syair di dalam masjid. Kata Abu Isa At-Tirmizi radhiyallahu anhu, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW pada bukan satu hadis akan rukhsah pada mengucapkan syair di dalam masjid. Intaha. Jadi isu Nabi melarang syair, tahulah kita syair yang macam mana? Syair yang tidak langsung berkaitan dengan meninggikan Islam dan juga meninggikan Nabi SAW. Jadi kalau syair yang bila diucapkan dalam masjid menyebabkan orang makin taat kepada Allah, sayang kepada Nabi, maka tak ada masalah.
Sebab asyi'ru kalam, hasanu hasan, qabihu qabih. Kan? Dalam masjid kita boleh bercakap. Syair juga satu ucapan. Jadi kalau dia satu ucapan yang baik, maka silakan. Tapi kalau dalam masjid syair puji Arab, apa benda ni? Itu dah maksiat. Jadi syair tu balik kepada ucapan ni. 30, masalah berjual beli dalam masjid, apa hukumnya pula? Dia pergi masjid. Kadang-kadang berlaku Ustaz ceramah saya ada bawa barang. saya selalu masa saya kecil-kecil saya tengok benda tu. Saya ada bawa barang sikit, harga sekian. Tapi dia jual di luar masjid, tapi dia iklan dalam masjid lah. Dengan tujuan untuk madrasah ke apa-apa. Itu juga kerap berlaku dalam masyarakat Melayu kita. Tapi sekarang ni saya tengok dah tak pernah ada sangat dah. Tak tahulah kalau tempat sahabat masih ada lagi. Tapi di KL dulu selalulah. Kadang-kadang ada setengah ustaz tu dia ceramah 10 minit, dia bantai setengah jam untuk dia dia cerita produk dia. Sampai lepas tu kali pertama dia datang mungkin itu kita akhir. Orang panggil suruh ceramah, bukan datang untuk jual barang kan. Nak jual bawah tu tak apalah kan. Saya dulu pun saya ada buat buku sikit untuk buku cerita ni, siapa nak beli boleh lepas masjid. Jadi kadang-kadang dia jual tu memanglah, walaupun istilah kita jual beli tu kita kata jual beli di luar masjid, tapi dia masih dalam perkarangan masjid. Macam baru ni saya tanya Syekh Said satu, bila kita masuk dalam perkarangan masjid, hukum tu hukum masjid ke tidak? Saya kata hukum masjid. Jadi contoh macam kita masuk dalam masjid, dalam masuk je kawasan pagar masjid, dia adalah masjid. Dalam bahasa Melayu fina, kawasan lapang di luar masjid, itu adalah hukum masjid. Sebab dia diwakafkan juga untuk masjid. Melainkan kalau orang tu memang diwakafkan masjid yang ni je. Di luar ni saya wakafkan untuk kereta, tu dia tak di masjid lah. Tapi biasanya kita wakafkan semua tu adalah kawasan masjid. Jadi kalau ikut apa yang disebut oleh Syekh Said, dan begitu juga yang saya pernah dengar dari Syekh Husri bin Rusdi, orang perempuan dia tak boleh masuk pagar masjid. Kalau ikut pendapat dalam mazhab Syafi'i kita lah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan kalau dia jaga dia pakai elok, darah dia tak keluar, ke tak ada masalah. Tapi kalau orang kata apa, atas dasar al-khuruj minal khilafi mustahab, orang perempuan dia tak payah masuk terus. Walaupun ada pendapat yang membenarkan, namun ada pendapat yang mengharamkan. Jadi masuk dalam kawasan masjid pun tak boleh. Okey. Jadi kalau ikut pendapat ini, orang perempuan kalau yang datang uzur contoh, dia nak masuk dalam kawasan Masjid Nabawi, dia tak masuk dalam masjid, dia nak pergi keliling-keliling tu, di keliling pagar tu pun tak boleh juga. Kalau ikut betul-betul dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi yang difatwakan oleh Darul Ifta' Al-Musriyah, kalau dia masuk dalam masjid, dia tak berhenti. Dia masuk dengan tujuan nak ziarah Rasulullah. Dia dah kena haid. Contoh dia datang haid, dia tunggu sampai hari nak musafir masih dalam kena haid. Dia nak pergi ziarah Nabi. Dia datang Madinah tujuan untuk apa? Nak ziarah Nabi. Tiba-tiba dia datang haid. Dia tunggu, tak boleh juga. Jadi kalau ikut dari fatwa Darul Ifta' Al-Musriyah, dia boleh masuk dalam masjid tapi bukan untuk dia duduk. Dia masuk untuk dia lalu, dia bagi salam kepada Rasulullah. Macam kita orang lelaki, masa kita nak pergi ziarah Rasulullah, kita masuk dalam masjid. Dan kita bukan berhenti pun, kita jalan bla sampai depan Nabi, kita bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Lepas tu kita pun keluar. Jadi orang perempuan yang dalam keadaan uzur pun dia boleh sebenarnya untuk lalu dalam masjid. Itu yang difatwakan oleh Darul Ifta' Al-Musriyah. Sebab tujuan berziarah Nabi adalah tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Sebab dalam kitab disebut, kalau orang perempuan dia lalu masjid dengan tujuan, bukan tujuan untuk masuk dalam masjid, tapi tujuan ada kepentingan. Contoh rumah dia di sebalik masjid. Kalau dia tak lalu tergentas masjid, dia kena pusing jauh. Jadi boleh dia masuk dalam masjid walaupun dalam keadaan uzur. Tapi dengan tujuan bukan nak duduk dalam masjid, bukan nak melepak dalam masjid, tapi dia hanya berjalan. Kalau dia letih, dia berhenti dah sekejap. Tak apalah kan, taklah kena mesti letih pun tak boleh berhenti dah. Takkan teruk sangat gitu. Kalau dia letih, berhenti dah sekejap. Tapi bukan niat dia untuk duduk nak itikaf, nak berehat-rehat, tak. Dia jalan dengan supaya dia daripada satu pintu keluar ke satu pintu, supaya dia nak
merentas jalan pun boleh. Maka kata Darul Ifta, apatah lagi kalau nak menziarahi Nabi. Itu lagi-lagilah tujuan yang sangat-sangat besar. Sebab kadang-kadang kesian orang Malaysia mungkinlah dia pegang pendapat kata tu perempuan tak boleh masuk masjid, tapi dia terlupa tentang isu kita boleh masuk masjid dengan tujuan untuk, kalau ada tujuan dengan ada tujuan, bukan untuk masuk berhenti tapi sekadar lalu. Jadi kadang-kadang ada orang datang ke Madinah, tunggu yang diuzur, sedih hati dia tak dapat ziarah Rasulullah, daripada belakang, daripada luar je. Okey, balik kepada isu jual beli tadi. Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam syarah Muslim, ditegahkan berakad jual dan beli dan sewa menyewa dan seumpamanya di dalam masjid. Ditegahkan berakad jual dan beli dan sewa menyewa dan seumpamanya di dalam masjid. Intah. Maknanya kalau ikut ini, hatta dalam luar, dalam kawasan pagar masjid tak boleh, sebab dia masih dalam kawasan masjid. Walaupun bukan dalam bangunan masjid, di luar masjid, dia masih dalam kawasan masjid. Melainkan kalau kita tanya pihak masjid, masa buat masjid tu, yang diwakafkan masjid apa? Dia kata semua sekali lah. Baik kalau masjid ada besar kan, boleh lah sebab dia dah ada wakafkan. Itu lain cerita lah. Tapi kalau dia wakafkan hanya masjid seketul saja, di luar tu tidak diwakafkan sebagai masjid, memang tak ada masalah lah kita berjual beli di luar bangunan masjid walaupun masih dalam pagar masjid. Okey. Tapi kalau yang wakafkan tu, dia wakafkan tanah itu adalah masjid, termasuk dengan kawasan-kawasan parking kereta pun diwakafkan sebagai masjid, baik di luar semua kawasan yang berada dalam pagar semua adalah masjid, maka ketika itu tetap tertakluk tegahan ini. Tetap tertakluk tegahan ini. Ini saya tak tahulah realiti di Malaysia tu, kita kena rujuk orang Malaysia macam mana. Okay, kata Ibnul Arabi siapa ni? Ibnul Arabi Muhyiddin Al-Imam Al-Akbar, Imam Ibnu Arabi ataupun Ibnul Arabi, maksud dia pengarang kitab Aridatul Ahwazi. Pengarang kitab Aridatul Ahwazi, Abu Bakr Ibnul Arabi. Sebagai ulama bezakan Ibnul Arabi Al-Maliki, Ibnu Al-Arabi, ada alif lam. Manakala Ibnu Arabi yang sufi itu, Al-Imam Al-Akbar Muhyiddin, yang kadang orang Malaysia kata dia kafir lah apa benda tu. Ibnu Arabi Muhyiddin Al-Imam Al-Akbar, ulama besar dalam dunia kesufian itu, dia tanpa alif lam, Ibnu Arabi. Dibezakan sebagai ulama bezakan. Di sini maksudnya adalah Abu Bakr Ibnul Arabi, pengarang kitab Aridatul Ahwazi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Kata Ibnul Arabi, hanya saja dibangunkan masjid itu kerana tempat zikrullah dan tempat barang yang ta'alluq dengannya daripada pekerjaan akhirat, dan bukannya ia setengah daripada pasar dunia. Sebab itulah tidak dibenarkan berjual beli dalam masjid, sebab tujuan masjid bukan jadi pasar. Tujuan masjid adalah, tujuan dibina masjid adalah untuk orang kata apa, untuk inilah untuk tujuan akhirat. Maka jangan diambil akan dia oleh seseorang kerana yang demikian itu. Intah. Dan ini tak sepatutnya kita jadikan masjid sebagai tempat jual beli. Dan kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam syarah Muslim, Nabi telah sabda, dibangunkan masjid itu yakni kerana zikrullah taala dan kerana sembahyang dan mengajar dan belajar dan muzakarah pada khair, pada kebaikan maksud dia, dan seumpamanya. Jadi maknanya jualan dalam masjid ni ditegah. Cuma tegah ni tegah haram atau tegah makruh? Saya nak kena rujuk balik. Seingat saya makruh. Dalam mazhab Syafi'i dipegang makruh. Seingat saya. Tapi kena rujuk balik lah. Lepas ni semua kita baca dulu. 31, masalah mendedahkan jualan di dalam masjid, apa hukumnya? Al-jawab, telah berkata ulama, dengan hadis yang di dalam masalah 28 itu menunjukkan haram
Ni dalam kitab mana ni? Syekh tak datang kan ni? Al-jawab, telah berkata ulama, dengan hadis yang di dalam Mas'alah 28 itu menunjukkan haram berakad jual beli di dalam masjid. Maka mendedahkan jualan di dalamnya itu lebih-lebih lagi haramnya dengan tiada khilaf. Kerana menghinakan masjid dan menyempitkan orang beribadat dan mengambil tempat ibadat seramai dengan zalim. Maksud mendedahkan jualan ni maknanya dia macam ni tah. Maksud dia dibentang tu dalam masjid tu. Dia bentang apa? Dia buka meja apa semua dalam masjid. Orang nak sembahyang dah tak boleh dah. Ruang tu dah jadi ruang kedai. Kedai dalam masjid. Lagilah haram Ni kalau dia ada barang, dia tak dah ganggu orang. Kata, Syekh, kita nak beli kurma. Anda bawa beli benda ni nak. Kurma ajwa aliyah. Kita nak beli tak? Ada dalam beg ni, sekilo. Nak? Berapa? Anda jual kat kita RM40 kot lah. Okey, bagi 40, yang ni bagi ni. Itu jual beli tanpa mengambil orang kata apa? Ruang masjid. Duduk sebelah je, sambil-sambil tu dia berjual. Yang ni dia buka apa? Dia buka kedai tu dalam masjid. Lagi-lagilah haram. Maka mendedahkan jualan di dalamnya itu lebih-lebih lagi haramnya dengan tiada khilaf. Dengan tiada khilaf disebut ini. Cuma saya tak tahu di mana kitab ni ambil. Ini kita kena rujuk baliklah. Dekat dalam Syarh Nawawi ataupun Al-Qastallani ataupun dalam Aridah. Kita kena cek balik ni. Kerana menghinakan masjid dan menyempitkan orang beribadah dan mengambil tempat ibadah seramai dengan zalim. Pada serami, ada serami ke? Seramai. Kita akan cuba cari teks Arab dia balik Tapi kita boleh faham lah. Maksudnya tempat tu orang nak solat dia tak boleh. Sebab dia telah mengambil tempat tu jadi kedai dalam masjid. Bayangkan kita pun ni tak berlaku lah dalam Malaysia. Orang jual-jual pun dia tidaklah sampai orang nak sembahyang pun tak boleh. Tapi subhanallah, di masjid tak nampak kita orang jual beli dalam masjid. Terus tak ada. Sepanjang sini masjid tak ada. Syekh-syekh ceramah apa dia buat barang apa semua, buka kedai tak ada. Tapi kalau kat Malaysia dulu memang selalu ada. Tapi saya tak tahulah sekarang ni masih ada atau tidak. Sepanjang saya pergi Solo sekarang tak pernah ada nampak. Dulu selalu. Ustaz dah selalu berniaga. Dia bawa barang-barang dia, tapi tujuan dia bukanlah tujuan peribadi kadang-kadang. Dia bawa barang-barang tu untuk jana sekolah agama dia kan. Ya. Jadi tu perlu dirujuk yang kita tu. Adakah pendapat, adakah boleh atau tidak sebenarnya perkara tu. Kedai-kedai di luar masjid. Dalam kawasan masjid juga, tapi dia ada kios-kios tu. Kedai-kedai makan kadang-kadang. Sebab tu juga termasuk jual beli tu. Okey. 32, masalah berlingkungan. Okey, jadi habislah masalah jual beli. Tapi saya sendiri peribadi tak puas hati lagi. Sebab saya belum bahan kita tak pernah ada ini. Dan masa kita pun dah nak suntuk dah. Mata semua dah kecil Jadi kita insya-Allah saya nak baca sekali lagi masalah ni untuk kita tengok dari segi pendapat mazhab kita betul-betul macam mana. Sebab ia sangat berkaitan halang kita terbaca ni. Sebab kalau tak baca ni mungkin kita tak terfikir masalah ni. Dah halang terjumpa, kita ulang kaji balik Dan kita boleh rujuk masyayikh kita tengok fatwanya macam mana. Masalah yang terakhir disebut di sini iaitu buat lingkungan dalam masjid 32, masalah berlingkungan duduk di dalam masjid, apa hukumnya? Dia buat halaqah halaqah pada hari Jumaat. Okey, isu dia pada hari Jumaat Sebab orang di hari Jumaat kita dituntut datang awal. Duduk awal, duduk dalam saf. Dia dah buat melingkung, macam mana kita duduk dalam saf? Jadi ganggu habis semua tu Jadi di sini ada tegahan, jangan dibuat lingkung-lingkung dalam masjid pada hari Jumaat sebelum orang datang sembahyang Jumaat, sebab dia akan memakan ruang, orang tak boleh nak duduk awal, tak boleh nak duduk dalam saf Ya saudaraku, sebenarnya pada zahir hadis di dalam masalah 28 itu menunjukkan tiada boleh orang-orang duduk berlingkungan kerana ilmu atau zikir atau seumpamanya
di dalam masjid pada hari Jumaat dahulu daripada sembahyang. Kerana yang demikian itu menyempitkan tempat bagi orang yang datang sembahyang Jumaat. Ya. Dan ini yang dihuraikan oleh Syekh Husni bin Rushdi Al-Hasani. Kerana yang demikian itu menyempitkan tempat bagi orang yang datang sembahyang Jumaat. Dan yang sekayanya pada hari Jumaat, lebih-lebih lagi lah maksud dia. Yang sekayanya ni maksud dia lebih-lebih lagi ya. Cuma kita dah tak guna dah bahasa ni. Yang sekayanya. Dan yang sekayanya pada hari Jumaat itu apabila duduk dalam masjid, biarlah bersaf-saf menghadap imam pada khutbah dan membetulkan belakangnya di dalam sembahyang. Adapun jikalau lain daripada hari Jumaat itu, haruslah orang-orang duduk berlingkungan dahulu daripada sembahyangnya, kerana mengaji dan zikrullah dan sebagainya. Kerana ada hadis meriwayatkan Nabi ada membuat mengajar dan orang-orang duduk berlingkungan sekelilingnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang sekayanya, yang sekaya ni sini kalau ikut ayatnya maksudnya yang afdalnya kalau kita ikut ayatnya lah, bukan maksud dia lebih-lebih lagi ya. Yang sekaya di sini kalau ikut ayatnya ni dia memberi makna yang afdalnya, yang terbaiknya. Yang sekayanya pada hari Jumaat itu apabila duduk dalam masjid, biarlah bersaf-saf menghadap imam pada khutbah dan membetulkan belakangnya dalam sembahyang. Membetulkan belakangnya dalam sembahyang ni, yang saya fahamnya iaitu apa maksud dia membetulkan belakangnya dalam sembahyang? Meluruskan saf. Mungkin itulah maksud dia, meluruskan saf. Tapi itu bukan hanya pada hari Jumaat je. Pada mana sembahyang pun dituntut untuk meluruskan saf, membetulkan belakangnya, membetulkan tumitnya. Mungkin ini maksudnya. Alhamdulillah kita akan baca balik, cari balik masalah ni. Adapun jikalau lain daripada hari Jumaat itu, haruslah orang-orang duduk berlingkungan. Jadi selain pada hari Jumaat tak ada masalah nak buat halaqah zikir. Sebab hari Jumaat ni tidak sebab pada hari Jumaat ni dia ada satu tuntutan untuk datang awal ke masjid. Dan orang akan datang menumpu pada satu masjid. Pada hari lain orang lain nak pergi ke masjid yang berbagai. Ada masjid buat Jumaat, ada masjid tak buat Jumaat. Istilah kita di Malaysia surau. Ada surau, ada masjid. Jadi pada selain pada hari Jumaat orang sembahyang di pelbagai tempat. Jadi kalau dibuat lengkung di masjid sekalipun tidak mengganggu orang yang datang awal nak duduk ke depan. Tapi pada hari Jumaat semuanya menumpu masjid untuk buat sembahyang Jumaat. Kalau dibuat lengkung-lengkung begitu dengan tujuan zikrullah sekalipun, diganggu orang nak datang awal untuk duduk di saf yang pertama. Sebab dalam lengkung takkan kita nak masuk dalam lengkung tu, terkejut orang tengah berzikir kan. Ya, sebab itulah dilarang, ditegah. Jadi di sini menunjukkan kalau sebelum Jumaat orang buat kuliah tak ada masalah. Macam di Malaysia kan, kadang-kadang sebelum Jumaat ada orang buat kuliah. Tak ada masalah sebab masing-masing duduk dalam saf. Dan sambil-sambil duduk saf berzikir tu dia dengar tazkirah, tak ada masalah. Yang dilarang oleh syarak adalah dia melengkung tu, dia buat halaqah. Bila buat halaqah dia akan memakan ruang dan menyebabkan orang tak boleh nak mengisi ruang. Jadi bayangkan yang halaqah duduk cara lagi, yang orang nak datang nak duduk kat mana? Takkan orang datang nak duduk dalam halaqah. Pelik pula, orang tengah berzikir kita duduk dalam halaqah. Jadi dengan sebab itulah dilarang pada hari Jumaat. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu insya-Allah. Perbahasan kita ala kulli hal, saya nak baca balik masalah ni dengan kita nak tengok nas yang didatangkan tadi, contoh macam kita ada nas Al-Qastallani, kita nak rujuk balik dan kita nak biar maklumat yang kita dapat ada tambahan yang lebih kukuh berdasarkan mazhab kita macam mana. Okey, alhamdulillah. Dan selepas ni kita akan masuk pada babu majaa fil masjidil ladzi usisa 'ala taqwa. Kita akan bincang masa Masjid Quba. Ini semua mengingatkan kita nak pergi umrah sekali lagi. Dan kebetulan bulan 3 ni saya buat umrah sekali lagi. Saya umrah dengan keluarga pula. Rezeki tahun ni banyak betul. Ada rezeki dapat ziarah Nabi. Alhamdulillah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala mudahkanlah segala-galanya. Kita semualah semoga Allah mudahkan untuk kita ziarah Rasulullah SAW.
Okey, sekarang itu saja daripada saya. Ada sebarang penama persoalan sebelum kita tangguhkan majlis? Cuma saya galakkan masing-masing kalau boleh bawa kitab-kitab mazhab Syafi'i. Sebab di Ruwat Jawi tu lepas habis kelas Syekh Said tu agak kalut sikit nak bawa. Sebab orang semua bakal masuk dalam ruwat penuh orang kelas Ustaz Nazrul. Jadi kalau masing-masing boleh bawa daripada rumah dia sendiri. Contoh orang ni bawa kitab ni sikit, orang ni bawa kitab ni sikit. Jadi tak adalah semuanya kita nak tanggung daripada Ruwat Jawi tu. Sebab di ruwat tu kalau kita nak bawa, nak balik pun kalau kabut kan nak letak balik kelas masih ada kan. Kelas Nazrul. Jadi kalau masing-masing boleh bawa, contoh saya bawa Hasyiah Bajuri. Orang ni bawa contoh Mughniul Muhtaj berkaitan dengan bab yang sedang kita pelajari ni. Orang ni bawa pada kitab ni, orang ni buat laptop ni, sekurang-kurangnya dia boleh bantu seorang sikit lah. Timbul apa-apa sekurang-kurangnya ada jugalah kitab boleh kita rujuk. Ala kuliah kalau tak dapat pun kita memang akan rujuk balik. Contoh macam ni, memang kita akan ada kerja rumah, masing-masing boleh tolong cari. Siapa nak cari, Allah wassalam. Tak nak cari, saya memang kena cari juga. Last sekali saya mesti kena cari. Kalau semua tak nak cari, saya akan cari juga. Tapi kalau semua cari, baru best lah. Saya baca orang ni, tak, saya baca dalam kitab ni. Jadi dia menyebabkan perbahasan kita lebih berimbun. Jadi masa kitab ni, dia secara yang bestnya, Syekh Idris datangkan dan dia membuka tau. Dia membuka kepada kita masalah-masalah yang memang yang kita akan main dengan masyarakat. Masalah sebab kadang saya fikir nak susun balik masalah fiqh dalam kitab Al-Mazi. Susun balik kan sebab dia baik. Dia kitab ni semua masalah-masalah yang didatangkan, kita datangkan secara apa sebab masalah tu sendiri, persoalan tu sendiri memang persoalan yang sebenarnya bermain dalam masyarakat. Jadi untuk tujuan kita dengan masyarakat, kitab ni sangat sesuai. Sangat sesuai. Cuma nak baca kitab ni dia kena tepek sikit, dia kena check balik sikit dengan mazhab Imam Syafi'i, pendapat muktamadnya apa dan sebagainya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullam ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على لمخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.